Assalamualaikum dan salam sejahtera buat seisi Melaka. Terima kasih pengemudi acara, barisan hakim yang bijaksana dan dedikasi, pihak penganjur yang baik hati dan penuh visi, seterusnya sidang penonton penuh santun. Izinkan saya tumpang bicara, berkongsi rasa dan idea dalam wadah pidato yang bertajuk Rukun Negara sebagai prinsip perpaduan demi kejayaan dan kestabilan rakyat. Hadirin sekalian, rukun negara merupakan suatu dasar ideologi negara yang diperlukan untuk menyeragamkan fahaman, medium untuk pembentukan bangsa patriotik dan menjaga keamanan. Manakala perpaduan menurut Kamus Dewan edisi keempat bermaksud penggabungan atau perihal berpadu. Kejayaan pula membawa maksud kemenangan dan kestabilan bermaksud keadaan stabil dan mantap. Gabungan kata-kata ini jelas menunjukkan rukun negara merupakan suatu dasar ideologi negara untuk menggabungkan rakyat demi kemenangan dan kemantapan seluruh warganya. Mari kita merenung tragedi yang berlaku di Rwanda pada tahun 1994, yaitu pembunuhan beramai-ramai etnik Tutsi oleh etnik majoriti Hutu kerana tuduhan kaum etnik Tutsi membunuh Presiden Rwanda berbangsa Hutu yang mati akibat tembakan roket. Di sini kita dapat melihat pentingnya peranan raja-raja sebagai pelindung kesinambungan identiti dan perpaduan bangsa dalam konteks negara Malaysia. Oleh itu, rukun negara telah meletakkan unsur kesetiaan pada raja dan negara untuk mempertahankan kerana ia merupakan panduan untuk mendukung perlembagaan negara demi kejayaan dan kestabilan rakyat. Hadirin sekalian, berdasarkan kepada dua prinsip rukun negara tersebut, lantas akan saya kupas maudu yang bernas dalam 3 wacana minda. Pertama, keamanan dan ketentraman masyarakat. Mengimbas lebih 600 tahun dahulu, taat dan setia kepada raja terbukti menjadi asas yang membantu empayar Kesultanan Melayu Melaka sehingga berkembang maju, aman dan tenteram serta dipandang tinggi seantero dunia. Namun, kini isu kedaulatan raja dan sultan menjadi hangat secara meluas di media sosial. Antara yang mendapat perhatian ialah kritikan yang dilemparkan terhadap golongan diraja, iaitu kes menghina Permaisuri Agong Tunku Aminah Maimunah Skandaria oleh seorang mereka grafik. Tindakan yang didakwa dalam bentuk satira politik itu jelas dianggap tidak selari dengan prinsip rukun negara yang kedua, iaitu kesetiaan kepada raja dan negara. Malah dikatakan melanggar prinsip rukun negara yang ketiga, iaitu peluhuran perlembagaan. Menurut perkara 10/4 Perlembagaan Persekutuan, rakyat Malaysia adalah dilarang mempersoali isu kedaulatan raja-raja. Natijahnya, tindakan mereka grafik yang mengandungi kecenderungan menghasut ini boleh menimbulkan perasaan tidak puas hati dalam kalangan rakyat Malaysia, sekaligus menggugat ketenteraman masyarakat. Hadirin sekalian, kedua, menyatupadukan pelbagai kaum di Malaysia. Peranan raja-raja dalam memelihara kedaulatan bangsa Melayu dan kepentingan sah kaum-kaum lain wajar dijadikan aspirasi bagi rakyat Malaysia. Peristiwa 13 Mei 1969 telah melemahkan perpaduan antara kaum di Malaysia. Pada ketika itu, perpaduan antara kaum berada pada tahap paling teruk apabila pertelagahan antara kaum yang menyebabkan kematian, kecederaan dan kacau bidau. Maka pada 31 Ogos 1970, prinsip kesetiaan pada raja dan negara serta prinsip peluhuran perlembagaan merupakan antara 5 prinsip rukun negara yang digubal. Kedua-dua prinsip ini diyakini mampu membentuk satu bangsa Malaysia yang sayangkan negara, patriotik dan bersatu padu. Kerana raja merupakan simbol payung negara dan perlembagaan pula digubal berasaskan kesepakatan semua kaum dan semua pihak di Malaysia. Oleh itu, semangat penyatu paduan itu penting dalam komuniti kita, niscaya yang akan mewujudkan sebuah masyarakat yang bersatu padu dan harmoni. Hadirin sekalian, ketiga, kestabilan politik dan keharmonian negara. Kestabilan negara perlulah diutamakan berbanding kecelaruan politik semasa yang meresahkan. Mengambil contoh kepimpinan Yang di-Pertuan Agong, Sultan Abdul Wahid Yatuddin Al-Mustafa Billah Shah memberi perkenan pengisytiharan proklamasi darurat sebagai langkah proaktif membendung wabak COVID-19 di Malaysia. Sri Paduka telah menggunakan kebijaksanaan
dalam menyelesaikan krisis pucuk pimpinan negara agar dapat mengekalkan kestabilan politik dan keamanan negara. Justru pemimpin dan rakyat diseru bekerjasama dan bersatu padu untuk mempertahankan kestabilan serta menjamin keharmonian negara kita yang tercinta. Bulan air kerana pembentung, bulat kata kerana memanfaatkan. Yang berat sama dipikul, yang ringan sama dijinjing. Inilah amalan rakyat Malaysia yang sentiasa taat setia pada institusi raja dan perlembagaan negara. Dengan adanya kerjasama yang erat dan perpaduan yang kukuh berakar umbikan prinsip hukum negara, maka tidak hairanlah negara Malaysia mampu membentuk rakyat yang berkualiti tinggi, berjaya dan disegani di dunia. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.